KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Carey dalam subjek kita Geografi. Tapi kalau anda nak tahu tajuk apa yang akan kita sama-sama belajar hari ini, sebelum tu seperti biasa Wani nak ingatkan anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana caranya? Kenalah bawa hand sanitizer ke mana-mana saja anda pergi. Lepas tu pelitup muka kena selalu pakai dan paling penting jaga penjarakan sosial dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Alright, dan paling penting jika tiada urusan yang perlu dilakukan, sila duduk di rumah. Alright, jadi hari ini subjek yang kita telah janjikan adalah subjek Geografi dan tajuk yang telah dipilih adalah proses dan kesan luluh hawa. Mesti ada dari anda yang macam, apa tu kesan luluh hawa tu kan? Wani pun nak tahu juga apa yang terkandung dalam tajuk ini. Jadi jom kita nak sama-sama menjumpa guru kita. Kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Redah selagi mampu. Itu dia cawangan kata yang telah dipilih oleh guru kita hari ini, Cikgu Fitri dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, baik Wani, Alhamdulillah. Wani sihat? Sihat Alhamdulillah Cikgu. Bertemu kembali kita dalam studio Sukses hari ini. Ya. Cikgu, redah selagi mampu. Ya, redah je. Redah maksudnya redah jawab. je. Kalau tak tahu jawab apa pun redah Cikgu. Redah je. Yang penting Okey. kita teruskan apa yang sepatutnya kita teruskan. Betul, bagus Cikgu ni. Kalau tak tahu jawab, redah je jawapan Redah je. apa-apa. Tapi hari ini harapnya tak redah lah jawapannya Cikgu. Kita walaupun kita redah, tapi kita kena atur dengan teliti lah. Okey. Baik Cikgu Fitri, sebelum kita nak tanya Cikgu apa dan mengapa Cikgu pilih topik ini, Wani nak jemput Cikgu untuk pergi ke meja istimewa Wani di sini untuk kita membuat sanitasi tangan. Sanitasi tangan. Okey, seperti biasalah Cikgu. Okey. Alright, Wani pun pakai. Dan okey, sebagai pengenalan mungkin Cikgu boleh kongsikan objektif pembelajaran kita dalam topik ini hari ini. Okey, hari ini kita nak cuba mengetahui. Mengetahui bagaimana proses luluh hawa boleh mengubah bentuk-bentuk batu. Okey, kalau sebelum ni kita belajar topik batu. Betul. Okey, dan bagaimana proses luluh hawa boleh menyebabkan batu berubah bentuk. Berubah bentuk, berubah struktur dia. Okey, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Disebabkan luluh hawa itu. Yes, okey, dan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya luluh hawa. Okey, baik. Tu dia Cikgu dah perkenalkan serba sedikit konten dalam tajuk ini. Jadi sekarang ni Cikgu, kita nak bawakan bersama dengan kita 6 murid dari 3 sekolah yang berbeza hari ini. Kita bawa 3 sekolah berbeza dalam negeri Pahang lah. Semua di Pahang. Semua di Pahang. Okey, jom kita bawakan semua orang-orang Pahang bersama Orang-orang kita hari Pahang, ini. okey. Kita persilakan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Perak Tengku Muhammad Kuantan Pahang, pelajar SMK Sulaiman Bentong Pahang dan juga pelajar SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak Jerantut Pahang. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Hai, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Tu dia. Kita ada 6 murid dan kita nak minta pelajar dari SMK Tengku 45 dulu untuk perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda. Kita nak mulakan dengan Quratul Aini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Quratul Aini binti Muhammad Syukri dari SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Kuantan Pahang. Boleh panggil saya Quratu. Sekian dari saya. Quratu. Okey, seterusnya Nadia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nadia Khairul Hasan dari SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad. Okey, mungkin boleh kongsi dengan kami cita-cita anda Nadia. Cita-cita saya nak jadi arkitek. Wow, hebat tu Cikgu. Seterusnya kita ada Yusra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Yusra Akilah binti Wan Muhammad Sofi. Saya dari SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad. Okey, kongsi sekali cita-cita anda. Semua kena kongsi dengan Kak Wai ni. Okey, apa cita-cita anda?
cita-cita saya nak jadi cikgu. Nak jadi cikgu macam Cikgu Fitri ya. Okey, seterusnya kita ada Alisa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alisa Mausara binti Muhammad Syafi'i. Saya dari sekolah SMK Tengku Paling Perang Tengku Muhammad. Cita-cita saya ingin menjadi cikgu. Menjadi seorang guru juga. Okey, baik. Seterusnya dari SMK Sulaiman. Ni anak murid sekolah cikgu ni. Kita ada Adam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adam bin Hamzah daripada SMK Sulaiman dan cita-cita saya ingin menjadi seorang businessman. Businessman. Wow, hari ini anda seorang pelajar lelaki di sini. Seorang apa kata kumbang. Kumbang. Okey, jadi kalau ada soalan cikgu tanya kejap lagi pastikan semua betul, okey? Okey, seterusnya kita ada Syahmina dari SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Ternazak. Silakan. Assalamualaikum. Saya Nur Syamina Nadila binti Abdul Razak. Saya dari SMKP PP Terazak. Cita-cita saya ingin menjadi tentera. Alright, itu dia. Jadi kita dah berkenalan dengan 6 murid hari ini. Dan kalau anda sudah bersedia, Kak Wani nak bagi anda untuk berehat seketika lah. Kerana lepas ni kita sama-sama akan belajar tentang proses dan kesan luluh hawa. Jadi cikgu, kita berehat seketika. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya memilih subjek geografi sebagai subjek elektif saya kerana subjek ini merupakan antara salah satu subjek yang saya minati dan juga saya ingin mengetahui dengan lebih dalam mengenai fenomena alam. Juga saya mendoakan kepada rakan-rakan saya yang mengambil SPM pada tahun 2021 ini supaya beroleh kejayaan dan cemerlang dalam peperiksaan pada tahun ini. Bagi saya, subjek geografi ini amat menonjolkan kerana kita dapat mengetahui fungsi alam sekitar dalam kehidupan seharian. Tidak dilupakan juga, saya juga bertuah mendapat guru yang sangat sportif untuk mengajar kami sehingga menjadi pelajar yang cemerlang. Saya merupakan calon SPM pada tahun 2021. Bagi saya, subjek geografi amat menarik kerana ianya melibatkan alam flora dan fauna dan juga kehidupan manusia. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini Geografi Proses dan Kesan Luluh Hawa bersama dengan guru kita Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Alright, Wani nak tanya murid atas talian dah bersedia ke belum? Kalau sudah bersedia tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ini. Yes, semua dah bersedia. Kak Wani pun dah bersedia. Cikgu dah sedia belum? Okey, saya dah sedia. Okey, jom kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, Wani dan anak-anak murid bersama saya ni kita bawa ke 3 buah sekolah daripada Kuantan, okey, daripada Bentong dan daripada Jerantut. Okey. So kita nak bertukar-tukar pendapat, kita nak berkenalan dengan anak-anak yang berada bersama saya hari ini dan juga murid-murid yang sedang menonton di rumah lah. Okey, hari ini saya akan bawakan topik yang ke-7. Okey, topik yang ke-7 dalam geografi KSSM tingkatan 4 iaitu proses dan kesan luluh hawa. Okey. So kita akan tengok kalau seperti mana anak-anak nampak kan saya punya slide ni. Okey, saya saja bawakan gambar. Okey, gambar ni adalah suasana yang sering kita lihat. Okey, dalam gua Batu Kapur. Okey, Gua Batu Kapur ini adalah terbentuk hasil daripada proses dan kesan luluh hawa. So walaupun luluh hawa ni kadang-kadang memberi impak negatif, tapi sebenarnya
banyak memberi yang positif lah untuk manusia. Contohnya untuk pelancongan dan sebagainya. Itu kita akan kupas sebentar lagi lah. Baik. Okey Wani ya. Anak-anak okey ya, boleh follow saya. Okey, bersama kita tadi ada Adam Adam okey Adam? Adam, satu-satunya harapan cikgu hari ni. Satu-satunya harapan okey. Kena tunjukkan kehebatan anda. Okey. So apakah yang akan murid pelajari? Okey, apa yang akan murid-murid di studio, murid-murid di rumah yang pelajari pada hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan konsep dan jenis lulu hawa. Konsep tu maksud dah. Maksud apa sebenarnya orang kata lulu hawa ni apa? Kita akan belajar sebentar lagi. Yang kedua adalah menghuraikan faktor. Apa sebab yang mempengaruhi lulu hawa? Sebab apa? Adakah sebab kerana hujan ataupun adakah kerana panas dan sebagainya? Yang ketiga adalah menghuraikan proses lulu hawa. Bagaimana kita nak tengok proses lulu hawa berlaku. Sebab setiap yang berlaku ada sebab dan akibat dia. Di mana kita akan tengok lulu hawa fizikal, lulu hawa kimia dan lulu hawa biologi. Dan yang keempat, ada 4 perkara ini. Kita santai-santai sebenarnya, jangan tension-tension. Sebab untuk makluman Wani dan anak-anak serta murid-murid calon-calon SPM 2021 dan seterusnya, bab ni adalah dalam bahagian geografi fizikal. Geografi fizikal ni kadang-kadang memberi rasa takut kepada calon-calon SPM. Kenapa tu cikgu? Sebab dia rasa macam susah sikit. Tapi sebenarnya topik ini tidak susah sekiranya kita fahami dan tahu apa yang sepatutnya kita fahami lah. Ya, betul cikgu. Kadang-kadang kita banyak baca je kan. Kita tak tahu macam mana kita nak create ataupun cipta bagi langkah yang baik untuk kita ingat. Sebab kalau nak ingat kita kena baca. Faham baru boleh ingat. Kadang-kadang kita baca tapi tak faham. Betul. Tak faham macam mana kita nak ingat. So kalau kita fahami sesuatu, maka kita akan senang untuk ingat sesuatu fakta. Okey Nadia. Dia macam takut-takut. Jangan takut-takut. Okey, senyum-senyum sikit. Okey, ni Cikgu Fitri ni Kak Wani nak bagi tahu Cikgu Fitri memang sangat santai orangnya. Jadi jangan takut dengan Cikgu Fitri. Jangan takut-takut. Okey, mungkin ada sebahagian daripada anak-anak calon-calon SPM bersama kita hari ni dia first time jumpa dengan saya ni. Okey. So jangan takut-takut, jangan tension-tension, kita santai-santai sebab bab ini nampak macam agak teknikal sikit. Okey, tapi kita kena cuba sedaya upayalah. Okey, saya teruskan lagi. Konsep lulu hawa seperti mana yang saya maklum tadi, ini macam maksudlah. Apa maksud nama Wani? Maksud Wani keharuman. Keharuman. Okey, itu maksudlah. So lulu hawa, apakah maksud lulu hawa? Bagaimana lulu hawa? Apa yang dikatakan dengan lulu hawa itu? Okey. Lulu hawa ialah proses pemecahan, pecah, batu tu pecah. Pereputan, batu tu reput. Dan penguraian batuan di sesuatu tempat secara in situ. Apa benda in situ ni? Kita nak tanya adik-adik kita yang bersama kita ni kan. Apa maksud in situ? Siapa tahu? Nak bagi dia orang bercakap lah. Bila banyak bercakap ni kita tak nervous. Mungkin ada yang dah buat research sebelum kelas hari ini. Apa yang dikatakan dengan in situ? Apa Yusra? Maisarah? Oh, Maisarah. Maisarah boleh Maisarah. Kita pilih. Sebab dia macam cikgu. Dia nak jadi cikgu tadi kan. Okey. Boleh Maisarah bagi respon. Apa maksud in situ? Dekat situ. Dekat situ. Jawapan yang paling senang sekali. Dekat situ. Dekat situ. Betul lah, in situ. Dekat situ. Maksudnya dia berlaku, proses-proses ini berlaku di tempat, satu tempat. Tidak bergerak ke mana-mana. Kat situ je lah. Macam Wani reput kat situ je lah. Contoh. Tapi saya takkan reput hari ni. Tak ada reput lah. Dapat ceria kan. Nama tadi kan keharuman kan. Okey. So, betul Mas Sarah. Terima kasih Mas Sarah bagi faham kita di studio dan calon-calon rakan-rakan di rumah. Okey. In situ tu maksud di situ. Dia tidak ke mana-mana. Okey. So agent ni lah. Agent ni apa orang kata benda. Okey, benda yang boleh menyebabkan berlakunya lulu hawa. Okey. Yang pertama air. Okey, negara kita ni iklim ni apa? Negara kita iklim apa? Negara kita iklim apa? Khatulistiwa. Khatulistiwa. So kalau sebut iklim khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, panas dan lembap. Panas tu suhu yang tinggi, lembap tu hujan. Ya. Kerana kita sering menerima hujan. So air adalah ejen lulu hawa. Air boleh menyebabkan batu ini pecah, air boleh menyebabkan batu reput ataupun diterurai. Okey. Yang kedua adalah cahaya matahari. Seperti mana yang saya sebut tadi. Kita panas dan lembap. Panas kerana kita menerima
pancaran cahaya matahari terik sepanjang tahun. Okey, boleh anak-anak ni? Boleh. Okey, boleh. Masih okey lagi cikgu? Masih okey. Okey, kalau boleh cross. Okey, kita santai, konsep kita santai, kita tak nak tension, tak nak apa. Cikgu, saya tak faham lah bagaimana cahaya matahari, boleh cross, tanya, tak ada masalah. Ya. Saya tidak akan lari keluar untuk untuk cari jawapan. InsyaAllah kita cuba. Tanya cikgu, Tanya jangan je. tanya kat Wani. Jangan tanya kat Wani. Boleh tanya kat Wani, pandai sebenarnya. Okey. Allah. Okey, so yang ketiga, angin. Angin bertiup pun boleh menyebabkan batu reput. Wah. Tetapi kena faham, luluh hawa tidak berlaku masa sekejap. Dia mengambil masa mungkin ribuan tahun ataupun ratusan tahun ataupun jutaan tahun baru kita nampak impak ataupun kesan dia. Betul. Tidaklah berlaku angin bertiup hari ni batu belakang rumah pecah, tak. Oh, bahayalah macam tu, cikgu. Tidaklah berlaku macam tu. Kecuali angin yang kuat, contoh tornado. Tornado kan. Puting beliung kan. Tapi tidak berlakulah di negara kita. Okey. Yang keempat, ejen yang keempat adalah perubahan suhu. Okey, sejuk, panas. Macam kita lah. Kita duduk tempat sejuk, tiba-tiba kita pergi tempat panas. Lepas tu kita duduk tempat sejuk balik. Kita akan rasa macam nak demam. Suhu badan kita akan berubah-ubah. Berubah-ubah, kita nak demam kan. So itulah yang berlaku pada batuan. Apabila berlakunya perubahan suhu, sejuk dan panas secara berulang-ulang. Akan menyebabkan berlakunya luluh hawa. Okey, so kena ingatlah ejen ni ada 4. Ada 5. Yang kelima tindakan manusia, haiwan dan tumbuhan. Contoh, manusia kan pergi letupkan batu. Untuk apa? Untuk aktiviti pelombongan contohnya. Okey, itu adalah yang ke-5. So ada 5 jari kita. 5 jari. So kena ingat 5 ejen luluh hawa. Boleh ha? Boleh. So kalau dalam dalam perasaan keluar perkataan dengan ejen luluh hawa ni semua macam tu. Okey, mengingat. Itu cara kita nak ingatlah. Okey, ada soalan ke nak tanya? Ada soalan setakat Anak-anak? ini? Ada soalan nak tanya? Okey. Tak ada lagi cikgu? Tak ada lagi. Boleh Ada. Siapakah itu? Siapa nak tanya? Tak, saya cakap tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Ada cikgu di sini. Okey. Bukan cikgu tak ada. Ada cikgu. Tak ada soalan cikgu. Okey, lepas tak ada ni kita soalan. akan bagi mereka soalan. Lepas ni jangan terlentang pula kena tanya soalan. Okey. Okey, mari kita sambung cikgu. Okey, saya teruskan. Jenis luluh hawa. Okey, jenis hawa ni ada, dia panggil luluh hawa fizikal ataupun mekanika. Okey, saya nak cerita dekat sini. Okey, dalam buku teks geografi KSSM, tingkatan 5, dia menggunakan istilah fizikal. Okey, sekiranya anak-anak ataupun calon-calon SPM terjumpa perkataan mekanika, okey, itu adalah jenis yang sama, fizikal ataupun mekanika. Okey, cuma istilah yang baru kita gunakan adalah luluh hawa fizikal saja. Okey, ni contoh gambar saya berikan. Ini adalah bentuk-bentuk batu yang wujud akibat terjadinya luluh hawa fizikal. Contoh kat situ lah kan. Tiba-tiba macam ada terowong pula kat situ kan. Ya. Macam gerbang perkahwinan pula macam tu kan. Tapi itu adalah terbentuk secara semula jadi. Ya. Okey, dan ada batu macam seolah-olah macam bergaris-garis sebagainya. Itu adalah terjadi akibat luluh hawa fizikal ataupun mekanika. Okey, kalau ada murid jumpa fizikal, itu benda yang sama. Ataupun dia jumpa dalam nota ditulis mekanika, itu adalah benda yang sama. Jangan confuse, cikgu ajar lain. Fizikal. Kita orang jumpa mekanika tapi benda yang sama. Jangan bergaduh, okey? Okey, jangan lancarkan perang dunia ketiga. Okey. Bagaimana luluh hawa fizikal ini berlaku? Okey. Proses pemecahan dan penyepaian, pecah bersepai. Bersepai maksudnya serpihan kecil-kecil. Okey, batu besar kepada serpihan kecil tanpa mengubah kandungan kimia batuan. Contohlah kalau kita belajar batu granit sebenarnya kan. Okey, dia pecah tetap juga jadi batu granit. Tak adalah pecah jadi emas. Tak. Okey. So itu adalah luluh hawa fizikal. Kena fahamlah luluh hawa fizikal ni. Okey. Jangan risau, jangan rusing. Kalau dalam SPM dia tak adalah tanya huraikan maksud semua dalam semua, tak ada. Okey, sebab dia agak teknikal. Okey, mungkin murid-murid takut untuk bab-bab macam ni, tapi dia sebenarnya ada teknik dan trik untuk kita fahami kata kunci. Okey. Okey. Faham Faham cikgu. Okey, anak-anak okey? Okey. Ada respon? Setakat ni okey? So far so good. So far so good. Ada nak tanya ke? Tak ada soalan cikgu. Mengantuk ke? Nak gula-gula ke? Okey, makan gula-gula sendiri di rumah lah. Okey. So, kerap berlaku di kawasan gurun dan tropika lembap. Gurun ni dia cuaca panas. Okey, tropika lembap
macam kita lah, tropika lembap, panas dan hujan. Ya. Okey, ini adalah jenis lulu hawa fizikal ataupun mekanika. Okey. Saya ceritakan di sini sebab ini fakta penting. Kena tahu. Untuk peksa kena tahu. Cikgu saya tak nak tahulah, kena tahulah. Tak ada alasan untuk tidak mahu tahu. Yeah. Kena tahu. Okey. Yang seterusnya jenis lulu hawa kimia. Tadi fizikal, kimia ni adalah tindak balas kimia yang berlaku. Okey, proses perebutan dan penguraian batuan akibat tindak balas dengan air, oksigen, asid organik dan karbon dioksida. Ini adalah kimia. Okey, dia mengubah struktur batuan tu. Apa yang dalam batuan, nanti kita akan tengok proses dia macam mana. Okey, kerap berlaku di tropika lembap kerana kita ada hujan. Ya. Okey, kerana ada hujan. Ini contohlah gambar. Okey, gambar bagaimana batu itu boleh macam seolah-olah mereput. Okey, kerana tindakan lulu hawa kimia. Wow. Tapi kita ni manusia nampak dia macam didesign macam seolah-olah macam dibuat, tapi sebenarnya itu berlaku secara semula jadi dan mengambil masa ratusan ataupun ribuan ataupun jutaan tahun. Wow. Hebat, so menunjukkan bahawa bumi kita ni dah tua. Betul. Okey, dah tua. Okey. Boleh Boleh. Anak-anak masih muda, jangan takut Kak Wani dah tua sikit. Saya jauh sikit je dari jauh sikit je. Saya pun jauh sikit je juga. Okey, baik cikgu. Okey, jenis lulu hawa. Yang ketiga adalah lulu hawa biologi. Ada setengah buku ditulis organik. Seperti mana dia adalah benda yang sama. Okey, benda yang sama. Okey, dalam buku teks ditulis biologi. Okey. Proses pemecahan dan penguraian batuan akibat tindakan tumbuhan, haiwan, mikroorganisma serta manusia. Macam mana pula tu cikgu? Manusia ni boleh tak? Kadang-kadang kita tak perasan. Gambar yang saya paparkan di sini adalah akar tumbuhan boleh memecahkan batuan. Itu kadang-kadang ni tips lah kita kongsi. Ilmu geografi bukan hanya untuk peperiksaan, tetapi untuk kehidupan kita pada masa kini dan masa akan datang. Pengetahuan awam. Pengetahuan awam. Pengetahuan umum. Kalau kita beli rumah, ada rumah tak? Ada. Okey, beli rumah. Biasa orang tanam pokok mangga depan rumah. Betul. Okey. So, sila berhati-hati kerana pokok mangga bila dia membesar, akar dia boleh memecahkan longkang. Okey. Sebab akar dia menjala. Akar dia menjala sebab apa? Sebab apa Adam? Akar dia menjala? Sebab dia nak dapatkan air. Dia nak dapatkan air. So, bila akar dia menjala, secara tidak langsung, cara tak sengaja, dia boleh memecahkan struktur longkang. So, boleh pecah longkang depan rumah kita dan boleh mengganggu aliran air. Tu dipanggil lulu hawa biologi. Okey. Kita tak perasan sebenarnya. Okey, tapi sebenarnya dia telah menjejaskan kita. Maksudnya kalau nak tanam tumbuh-tumbuhan pun kena tengok yang bersesuaian. Bersesuaian juga. Janganlah pokok tu besar macam pokok mangga kan dia besar. Betul. Okey, akar dia membesar dengan cepat. So dia boleh memecahkan struktur longkang. Okey, itu tips lah. Okey, sebab tu saya kata belajar geografi ni bukan untuk peksa saja. Betul. Untuk kita ilmu kehidupan kita. Okey, seterusnya kerap berlaku di tropika lembap sebab banyak tumbuhan lah. Tropika kat gurun tak ada tumbuhan, hanya ada pokok kaktus dan setengah rumput-rumput kasar. Betul. Okey, so faktor. Boleh anak-anak? Boleh kita bergerak ke faktor. Kita bergerak kepada faktor sebab kita nak fokus kepada teknik dan cara nak jawab soalan nanti. Okey, sebab saya tak boleh nak tinggalkan benda ni sebab konten ini wajib calon-calon SPM ketahui. Perlu difahami. Okey. Wani pun dah faham dah. Okey. Faktor yang mempengaruhi lulu hawa, batuan keras mempunyai ketahanan tinggi terhadap lulu hawa. So kalau batuan keras, contoh batu granit, dia orang cakap tak adalah berlaku dengan cepat. Okey, kalau contoh batu kapur, dia berlaku dengan cepatlah. Sebab batu kapur dia lembut. Betul. Okey. So batuan yang mengalami banyak rekahan lebih cepat mengalami proses lulu hawa kerana rekahan akan mudah dimasuki air. Sebab tu kalau kita tengok dekat depan rumah kita, tar ataupun jalan raya kita mula retak, nescaya sebulan atau 2 bulan selepas itu akan berlakunya lopak. Ya. Sebab bila dia retak, dia pecah, air akan masuk kat rekahan tu. So kalau kita nampak, kita cepat-cepatlah kita hubungi pihak yang berwajib untuk elakkan berlakunya lopak yang lebih dalam dan boleh membahayakan.
Okey, itu cikgu. ilmu lah. Ini antara faktor yang mempengaruhi lulu hawa dan saya pasti lepasnya ada banyak lagi faktor yang tertentu. Dan sekarang ni cikgu kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda? Terdapat 2,700 bahasa dengan lebih daripada 7,000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat khabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juruterbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dan kita masih lagi belajar subjek geografi, proses dan kesan luluh hawa bersama dengan guru kita Cikgu Fitri dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Dan Cikgu, ni luluh hawa ni sebelum kita belajar batu-batuan dan hari ni luluh hawa pula iaitu penting untuk kita ketahui secara umumnya. Jadi Cikgu kita nak teruskan dengan faktor. Batuan yang nanti kita berhenti tadi, kita sambung last sekali. Batuan yang mengandungi mineral seperti besi, kalsium dan magnesium mudah mengalami luluh hawa. Sebab dia boleh bercampur dengan air, dia akan bertindak balas. Macam kita asid, kita belajarkan. Wani ambil kelas sains ke apa ke? Saya ambil subjek sains dulu. Semayang. Kimia kan dia ada unsur-unsur kimia tertentu. Itu adalah mempengaruhi proses luluh hawa. Itu batuan lah. Terus faktor yang seterusnya adalah faktor iklim. Kita ada gambar kat sini, suhu tinggi dengan hujan. Luluh hawa kimia aktif di kawasan tropika lembap kerana suhu tinggi 27 darjah Celsius. Ini normal lah. Kadang-kadang dia suhu boleh mencecah 32. Boleh mencecah 40. Contoh kat gurun kan. Dan hujan tahunan 2,600 mm setahun sebab kita menerima hujan yang banyak. Luluh hawa fizikal aktif di kawasan gurun kerana julat suhu harian tinggi. Apa maksud julat? Anak-anak. Julat ni apa? Ada yang nak respon? Siapa yang belum respon tadi? Maisara sudah, Adam sudah. Syamina, julat apa Syamina? Syamina. Apa maksud julat Syamina? On mic. Julat tu apa? Tak apa, cuba je. Cuba. Kalau salah, jangan takut salah. Tak tahu. Tak pasti. Bukan tak tahu. Kadang-kadang dia tahu. Tak pasti. Tak pasti. Kadang-kadang kita mungkin ada faktor-faktor persekitaran menyebabkan kita tak ingat. Tapi cikgu jujur itu lebih bagus. Jujur lebih bagus. Saya suka macam tu. Kadang-kadang budak-budak dia malu untuk mengaku tak tahu. Tapi sebenarnya kita faktor-faktor tertentu lah mempengaruhi kita. Julat itu maksudnya beza suhu. Beza suhu dalam satu hari, beza suhu paling tinggi berapa, paling rendah berapa. Itu julat. Contohlah hari itu suhu paling tinggi adalah 40. Suhu paling rendah 10. Berapa julat je? 40 tolak 10 jadi 30. Itu adalah julat. Perbezaan suhu paling tinggi dengan suhu yang paling rendah. Itu maksud julat kan. So di kawasan gurun, julat suhu hariannya tinggi sebab siang terlalu panas, malam terlalu sejuk.
Itu dipanggil julat. Malam kalau kat gurun tidur, memang ketar, sejuk. Tapi kalau waktu siang, panas sebab suhu yang tinggi. Ya. Okey. Di kawasan iklim sederhana, tindakan frost ataupun ibun macam ais. Okey, ais memberi kesan kepada batuan pada musim sejuk. Okey, frost ataupun ibun ni adalah air yang bertukar membeku ataupun dia menjadi ais lah. Jadi ais lah. Okey. Faktor yang mempengaruhi luluh hawa, biotik. Biotik adalah benda hidup. Benda hidup. Yang pertama adalah tumbuhan. Okey, tumbuhan ada mempengaruhi luluh hawa. Yang kedua adalah bakteria. Bakteria ni mikroorganisma. Kita tak nampak. Jangan cakap cikgu, betul ke bakteria ni warna hijau? Ni sampel, okey. Sampel lah. Kita tak boleh nak tunjuk bakteria ni besar mana sebab terlalu halus. Okey. Yang ketiga, aktiviti manusia. Aktiviti manusia boleh menyebabkan berlakunya luluh hawa. Contoh pengkuarian, letupkan batu. Tak boleh ke kalau tak letupkan batu? Tak boleh sebab kita nak jalankan pembangunan. Ya. Okey. Yang keempat, haiwan. Okey, haiwan korek tanah. Korek batu, korek ke tanah sekeliling batu pun boleh menyebabkan berlakunya luluh hawa. Betul. Okey. Faktor. Okey ke? Anak-anak? Semua masih okey ya? Sebab Kak Wani kat studio ni nampak okey. Yang di rumah okey ya? Senyum sikit. Semua okey. Tak apa, lepas ni diorang akan jawab soalan semua. Bangun cikgu. Faktor-faktor yang mempengaruhi luluh hawa yang seterusnya masa. Batuan keras memerlukan masa lebih lama untuk terluluh hawa berbanding dengan batuan lembut. Okey, saya bubuh gambar jam masa itu emas. Okey, saya menunjukkan bahawa luluh hawa dia boleh berlaku dalam masa yang panjang, tidaklah cepat. Okey. Ya. Okey, semakin lama batuan terdedah kepada proses luluh hawa, kesannya makin ketara dilihat. Makin nampaklah. Kalau kita nampak batu tu macam nak pecah. Okey. Ni tip di lebuh raya. Kalau kita lalu kawasan highway ataupun lebuh raya yang ada batu di kiri kanan dia. Kita nampak macam seolah-olah batu tu macam dah longgar struktur tu. Ataupun belakang rumah kita ada nampak macam seolah-olah batu itu terhakis. Okey, kita kena segera ataupun jauhkan tempat itulah. Ya, betul. Sebab ia boleh mendatangkan bahaya. Okey. Tiba-tiba nanti menggelosor jatuh atas kita ataupun kenderaan. Boleh mengancam nyawa lah. Tutup. Itu yang sering saya tekankan lah. Okay, belajar untuk kehidupan kita. Bukan untuk dapat A tapi jatuh kena empak dengan batu. Luka kaki. Tak guna juga. Okay, sebab ilmu tu untuk kehidupan kita. Okey, boleh anak-anak? Boleh. Nabila okey? Boleh cikgu. Boleh. Siapa yang jawab tu? Nabila? Okey, tak apa, saya teruskan. Proses luluh hawa fizikal. Okey, proses dia anak-anak mungkin tertunggu bila nak jumpa soalan ni. Sabar, kita kena faham dulu. Tak faham nanti tak boleh nak jawab soalan. Okey, yang seterusnya adalah faktor luluh hawa fizikal, suhu ekstrim. Okey, pengelupasan. Dia orang cakap macam terkupas. Suhu tinggi pada waktu siang akan menyebabkan mineral batuan mengembang. Macam kita jemur barang dekat tengah panas. Okey, kita ambil batu tu panas. Sebab apa? Batu tu tengah mengembang. Dia kembang. Pada waktu malam mineral akan mengecut kerana suhu yang rendah. Kembang, kecut. Kembang, kecut. Lama-lama dia akan terkupas. Merkah. Contohnya batuan mengembang pada waktu siang. Batuan mengecut pada waktu malam. Batuan retak dan pecah kerana proses kembang kecut yang berulang-ulang. Kembang kecut, maka lapisan luar batuan akan menggelupas. Dan lama-lama batu tu akan jadi kecil, cikgu. Ya, pandai Wani. Lama-lama batu ni akan menjadi kecil. Ni proses ni anak-anak kena tahu. Okey, sebab apa nanti kita nak tanya soalan. Okey, ini contoh soalan. Sudah tiba ke soalan. SPM 2006. Saya suka ambil contoh soalan SPM sebenar kerana ini adalah boleh menguji sejauh mana akal anak-anak ataupun persediaan murid-murid calon-calon SPM. Terutama bagi murid-murid calon SPM 2021 ini. Okey, so siapa nak jawab? Siapa nak mulakan dengan soalan yang pertama? Ada yang nak volunteer atau ada nak yang Kak Wani volunteer? pilih? Siapa yang tak bercakap lagi tu boleh volunteer? Tersenyum-senyum. Boleh siapa? Okey, Syamina nak cuba. Syamina nak tebus balik tadi. Okey. Pembentukan batuan seperti dalam gambar raja di atas disebabkan proses kembang kecut. Kembang kecut. Ya ke? Bukan ibun ke? Pemecahan batuan. Ke? Mana satu tu? Mana satu? Cepat.
Anda pasti A atau B? A atau B? Imbun ke? Kembang kecut ke? Pelepasan tekanan ke? Penghabluran garam ke? Okay. Cepat kunci. Kunci. Aha, kunci. Okey, Macam tak jumpa anak kunci ya? Kita Cepat, minta Mutamat. kita minta rakan lain untuk Rakan bantu boleh? Nadia. Saya cikgu. Siapakah itu? Siapakah itu? Aini. Kuratu. Kuratu Aini. Kuratu. Okey. Silakan. Jawapan dia kembang kecut B. Kembang. Confirm anda yakin? Ya, saya yakin. Yakin. Betul lah. Macam tadi kan kawan kita tu Syamina. jawab Syamina tu betul. Syamina kena itu yakin. Kelemahan kita. Kelemahan murid-murid. Saya bukan nak cungkil kelemahan, tapi kelemahan itu yang boleh mendidik kita. Betul. Kita kena yakin, okey? Jangan ya ke ya terus kita dah jadi macam tak keruan dah. Okey. Tapi cubaan yang baik Syamina Syamina tu bagus. Dia saja je saya ganggu dia. Sebab dia kadang-kadang dia malu kan. Okey. Saya saja ganggu dia. Okey, sebenarnya betul lah jawapan dia tadi. Ya. Okey. Itu satu soalan lah. Kita bagi pada proses luluh hawa fizikal, suhu ekstrim, pemecahan bongkah. Tadi kembang kecut dia mengelupas. Pengelupasan. Ni pemecahan bongkah. Bongkah berlaku pada batuan yang punya rekahan segi empat. Pernah tengok piramid tak? Pernah cikgu? Kadang-kadang saya terfikir juga piramid kan dia diperbuat daripada batu yang saiz petak-petak kan, bongkah-bongkah tu. Ya. Okey, mungkin orang dahulu ataupun masyarakat pada waktu itu dah tahu dah tentang luluh hawa tu. Mungkin dia tak panggil luluh hawa lah. Okey, sebab dia tahulah batu ni dia akan retak-retak, cuma dia follow je retakan asas batuan tu, maka bolehlah buat piramid. Sebenarnya mungkin dia orang dah belajar dah sebenarnya. Betul. Okey, proses kembang kecut akan menyebabkan rakahan batuan pecah secara bongkah. Seketul-seketul besar. Okey, ini contoh. Oh, yo. Dia dah merekah. Okey, tapi sebabkan oleh ada faktor tadi, contoh air, suhu ekstrim, okey, menyebabkan dia pecah. Okey, kerana dia dah diretak dah. Ini yang mungkin diambil oleh masyarakat tahun dulu, kerana batu tu dah pecah, dia susun saja. Ya. Untuk jalankan kawasan piramid. Soalan SPM 2005 objektif. Okey, gambar tu mungkin tak clear, tapi saya beritahulah gambar tu adalah kawasan tanah tinggi yang dia dah bagi dah dalam soalan. Siapa sudi nak jawab soalan ini? Siapa lagi belum cuba? Yusra? Yusra? Antara berikut proses luluh hawa, manakah yang dominan di kawasan tanah tinggi dalam derajat di atas? Jawapan dia C. Pemecahan bongkah. Okey, dia ada kaitan lah. Sebab biasanya batuan yang mudah pecah ni dia duduk di kawasan tanah tinggi. Okey, dia duduk kawasan tanah tinggi. Sebab kawasan tanah tinggi batuan ni direct, dia tak dilindungi oleh tanah. Okey, ini adalah pemecahan bongkah. Pemecahan bongkah. Pandai Akilah ni. Okey, pandai. Semua pandai-pandai. Kalau perasan Akilah dia macam bunyi logat Terengganu sikit. Sebab dia daripada Kuantan. Kuantan dia sempadan dengan Terengganu. Betul. So kita pelbagaikan. Okey, itu tidak mengganggu kita lah. Okey, so proses luluh hawa fizikal, suhu ekstrim juga suhu panas, penyepaian berbutir berlaku pada batuan yang mengandungi mineral felspar, kuarzik dan mika. Okey, ini tak perlu ingat lah. Proses kembang kecut secara berulang akan mengakibatkan batuan pecah secara berbutir seperti berlaku pada batu granit. Maksudnya kecil-kecil? Dia kecil-kecil. Batu granit kan dia kita jumpa batu kecil-kecil. Yang main batu seremban. Mana yang kita belajar sebelum ni. Okay? So kembang kecut berulang pada batuan. Batuan asal, serpihan batuan dia halus-halus. Maka kita tengoklah batu tu. Jadilah macam batu yang dalam cerita piramidi tu. Okay, kecil je. Kecil molek je Kecil molek batunya. je. Kerana kembang kecut tadi suhu ekstrim, panas dan lembab. Okay. Boleh lah. So luluh hawa tidaklah susah. Cuma kita kena follow the rule. Okay, follow apa yang sepatutnya kita kena tahu. Okay, Adam okey ah. Kembang ni antara bunga tu nampak macam kontrol sikit. Adam okey. Okay. Ada malu tu cikgu. Ada malu. Ramai gadis-gadis di malu. sini. Dikelilingi. Okey. Okey. So proses luluh hawa fizikal basah kering batuan. Okey, basah kering ni biasa berlaku batu tu basah kena air, lepas tu kering kena cahaya matahari. Ya. Dia berlaku berulang-ulang. Basah kering berlaku di kawasan tropikal lembap dan di kawasan pinggir pantai. Pantai dipengaruhi oleh air laut. Masa hujan, batuan akan mengembang kerana basah dan akan kering apabila terkena pancaran cahaya matahari. Ini contoh gambar lah. Okay.
Tengok seolah-olah macam orang ukir, tapi sebenarnya itu adalah wujud secara semula jadi. Ya. Okey, proses tersebut akan mengakibatkan batuan pecah. Okey, batuan pecah. Okey, proses lulu hawa fizikal, tindakan frost. Okey, ibun giat berlaku di kawasan iklim sederhana dan kawasan pergunungan. Okey, proses beku cahaya berlaku secara berulang menyebabkan rekahan batuan semakin besar dan pecah, membentuk serpihan batuan. Serpihan terkumpul di cerung gunung dikenali sebagai talus atau skri. Apakah talus, apakah skri? Kita tengok rajah. Okey, tengok yang nombor 4. Talus atau skri adalah batu-batu kecil yang jatuh di cerun gunung. Dia di paling bawah itu. Tak, daripada atas dia jatuh. Yang kecil-kecil yang kat bawah tu dipanggil skri ataupun talus. Itu namanya. Itu nama dia. Okey, tengok nombor 1, air. Air tadi masuk rekahan batu. Air membeku sebab cuaca sejuk. Biasanya kawasan pergunungan, kawasan tinggi dia sejuk. Air tadi akan membeku. Lepas tu kena cahaya matahari, air tu akan cair. Lepas tu dia beku semula. Dia cair semula. Maka lama-lama batu tu akan semakin besar rekahan dia. Ya. Okey. Proses lulu hawa fizikal penghabluran garam. Ini berlaku akibat hablur garam yang terdapat di dalam rekahan selepas air tersejat. Biasanya di tepi laut ataupun kawasan-kawasan yang mempunyai larutan garam ataupun batu yang mengandungi garam lah, unsur garam. Hablur garam semakin membesar dan rekahan menyebabkan tekanan pada batuan dan batuan akan pecah. Okey? Ya. Boleh follow anak-anak? Boleh ya? Boleh? Okey, boleh. Boleh, angguk je. Okey. Proses lulu hawa fizikal pelepasan tekanan. Proses pengurangan tekanan pada batu igneous di dalam kerak bumi. Apabila lepasan batuan pada bahagian atas terhakis, batuan igneous akan terdedah ke permukaan bumi dan melepaskan tekanan. Batuan akan merekah dan pecah secara berlapis serta membentuk kubah pengelupasan. Ini contoh. Sebelum ni batu ni duduk dalam tanah. Okey, tanah tu lama-lama dia terhakis, maka batu tu terkeluar, terbonjol keluar macam keluar daripada tanah sebab tanah bukan batu tu yang keluar. Sebenarnya yang tanah tu dia makin menghilang. Okey, so bila terdedah maka akan retak kerana tekanan daripada dalam bumi. Wah, berapa banyak batu sebenarnya di bawah batu, tanah ni kan cikgu sebenarnya. Banyak, kita tak tahu je. Okey, ataupun kita tahu tapi kita tak ada knowledge tidak tentang mengambil tu. tahu. Tidak mengambil tahu. Okey, proses lulu hawa kimia yang ni saya cepatkan. Okey, sebab dia agak teknikal sikit. Dia melibatkan persamaan kimia. Okey, ni larutan. Okey, kena ingat larutan hidrolisis. Okey, dua ni dia berbeza. Okey. Kalau larutan, tindakan air hujan melarut mineral dalam batuan. Kalau hidrolisis, tindak balas antara air dengan mineral batuan. Okey. Yang seterusnya, penghidratan. Tadi kena ingatlah, larutan. Okey, dengan apa tadi? Hidrolisis. Okey, hidrolisis. Ni proses ada berapa cikgu? Penghidratan ada 5. 5. Maka ada 5. Penghidratan, pengkarbonan. Karbon ni berlaku apabila batu kapur bertindak balas dengan asid karbonat. Okey. Yang terakhir, pengoksidaan, tindak balas antara mineral batuan dengan oksigen dalam udara. Kan dalam udara kita ada oksigen, ada karbon dioksida. Betul. So, mineral ni akan bertindak balas dengan oksigen, maka berlakulah proses pengoksidaan. Okey, itu dia 5 proses lulu hawa kimia yang perlu kita ketahui. Tapi kena tahulah ada 5 tadi lah. Okey. Boleh sebut tak? Pengoksidaan, hidrolisis. Apa lagi? Nadia boleh? Okey, cikgu. Pengoksidaan, hidrolisis. Kita larutan. Ada penghidratan lagi. Apa dia? Apa dia? Okey, itu merupakan dalam yang kelima lah, bukan yang kelima. Okey, cikgu nampak yang ada 5 proses di sini. Dan lepas ni kita nak uji mereka dengan soalan yang cikgu sediakan. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan
mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini Geografi, Proses dan Kesan Luluh Hawa. Jadi kita nak sambung di segmen yang terakhir ini dengan proses luluh hawa biologi pula cikgu. Dipersilakan. Okey, tadi kita dah belajar proses luluh hawa fizikal. Lepas tu kita belajar proses luluh hawa kimia. Okey, ada beberapa term-term ataupun perkara-perkara yang perlu murid-murid kuasai ataupun calon-calon SPM. Tolong ingat, sebenarnya ada teknik-teknik tertentu lah. Okay, nanti kita ada masa dan ruang, ada ketika kita akan share, berkongsi-kongsi ilmu lagi. Okay, proses luluh hawa biologi, okay, akibat oleh tindakan manusia. Pelombongan, pembinaan, pertanian dan pengkuarian. Pengkuarian ni lombong. Pecah batu dan sebagainya. Kuari. Menyebabkan batuan merekah dan pecah. Kita tak perasan. Okay, batu kalau nak memilih membeli rumah, pastikan mengelakkan daripada beli rumah di kawasan berhampiran dengan batu. Kita kadang-kadang belakang rumah kita ada tongkolan batu dan sebagainya. Takut bahawa batu tu jatuh, pecah, menghempak rumah kita. Elakkan. Okay. Tumbuhan. Okay. Macam saya sebut tadi lah, akar tumbuhan. Macam cerita pokok mangga tadi. Okay. Akar tumbuhan menjalar masuk ke dalam rekahan batuan. Proses transpirasi menyebabkan tumbuhan membebaskan wap air. Okay. Wap air. Tumbuhan, dia mengeluarkan wap air. So, wap air tu dia bertindak balas dengan batuan. Okey, macam tadilah. Okey. Alright. Haiwan mengorek tanah untuk perlindungan dan menyimpan makanan serta menyebabkan batuan persekitaran retak. Haiwan ni dikorek sebab dia nak tidur, tempat tidur. Dia takkan nak check in hotel. Okey, dia cari kawasan-kawasan tempat berlindung lah. Dan yang keempat, mikroorganisma mengeluarkan asid organik semasa menyerap zat galian batuan. Asid bertindak balas dengan mineral batuan. Okey, contoh mikroorganisma yang hidup pada tumbuhan, contoh lumut. Kan lumut dia duduk pada batu. Secara tak langsung, dia boleh menyebabkan berlakunya luluh hawa biologi. Okey. So, itu adalah empat. Boleh ha? Akilah ha? Sebenarnya dalam buku dia ada 5. Okey, saya gabungkan. Tumbuhan tu jadikan wap air ni masuk ke dalam tumbuhan. Muka confused kan? Cikgu, kat buku ada 5. Tiga-tiga bagi 4 saya gabung. Cikgu ringkaskan. Ringkaskan sebab apa? Kalau banyak-banyak kita susah nak ingat. So kita rangkumkan sekali Okey. Macam Akilah muka tertanya-tanya. Dia tanya-tanya tadi, kita nak bagi dia jawab soalan. Ini contoh soalan SPM dalam struktur. Soalan struktur. Inilah satu-satunya pernah keluar. Sebelum tu tak keluar dah. Sebab dia agak teknikal, mungkinlah saya tak kata nanti kawan salahkan saya pula ajaran sesat pula kan. Okey, so bukti ini adalah soalan tahun 2000. Sebelum saya minta anak-anak murid jawab, okey. Saya nak betulkan luluh hawa ini sukatan lama. Yang baru dipanggil luluh hawa. Luluh hawa. Luluh hawa. Ini yang lama luluh hawa. Okey. Ada yang tertanya, cikgu kenapa dulu luluh hawa sekarang luluh hawa? Ini adalah istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. So kita biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okay? Betulkan yang biasa. Okay? Mekanika juga dikenali sebagai fizikal. Dulu dipanggil organik. Okay, sekarang dikenali sebagai biologi. Benda yang sama. Okay? So, siapa nak jawab? Okey, boleh Kak Wani tanya Alisa? Alisa. Boleh. Okey, cuba Alisa. Okey, kita tengok. Nyatakan proses luluh hawa berikut. 4 markah. Perubahan suhu ekstrim. P saja. P perubahan suhu ekstrim. Betul ke? Okey, kita tengok.
Okey, P tu dia duduk pada fizikal. Dia ada P, ada Q, ada pelepasan tekanan. Ada benda kita dah belajar proses luluh hawa tadi. Okey, tengok. P, dia jawab perubahan suhu ekstrim. Okey. Mula-mula suhu ekstrim ni apa? Panas dan lembap. Okey, suhu ekstrim. Okey, baik. Yang kedua, siapa nak jawab? Nadia. Saya. Q, apa Nadia? Q. Proses luluh hawa berikut. P tadi perubahan suhu ekstrim. Q? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Jawapan dia tu macam tidak yakin. Anda yakin dengan jawapan anda? Tengok. Okey, penghabluran garam dengan tindakan ibun. Okey. Salah satu betul. Kalau dia jawab penghabluran garam pun betul, tindakan ibun pun betul. Ni proses luluh hawa ni adalah luluh hawa fizikal. Tadi ada perubahan suhu ekstrim, dalam perubahan suhu ekstrim dia ada pengelupasan, ada pemecahan bongkah, ada penyepaian berbutir. Itu dalam suhu ekstrim. Selain pada suhu ekstrim, dia ada penghabluran garam, ada tindakan ibun. Kalau calon-calon tak pasti jawapan dia betul ke tidak, boleh slash. Okey, boleh slash. Ada 100 slash pun slash je lah. Tapi jangan banyak sangat, pening kepala nanti. Okey. So tak pasti. Okey, so itu cara nak jawab dia. Okey, boleh cahaya tadi betul. Nadia tadi lekat dia tahu cahaya, cuma dia tak sebut tindakan ibun ataupun penghabluran garam. Okey, R. Apa nak jawab R? Tak boleh tanya Adam. Adam. Apa? Jangan malukan lelaki Adam. Penghidratan. Okey, kita tengok hidrosis ataupun penghidratan. Dia ada 4 tadi, ada 5 kan? Ya. Okey, ada 5. Dia duduk dalam R ni duduk dalam kimia. Ada larutan, ada hidrolisis, ada penghidratan. Okey, S. Yusra? Pengkarbonan dan pengoksidaan. Ada 5 tadi ya. HPPPL. Cara nak ingat tu. Ataupun LH 3P. L larutan, H hidrolisis, P yang ketiga ni penghidratan, perkarbonan, pengoksidaan. So kalau luluh hawa kimia dia ada 5. LH 3P. Cara nak ingat. Itu terpulang tu cadangan saya. Mungkin ada setengah orang dia ada cadangan tertentu sendiri punya. Sebab cara nak ingat ni kita kena create sendiri. Kita tak boleh nak harap sangat ke orang. Okey, cikgu, nampak kita dah jawab sampai SPM 2007. Lepas ni kita sebenarnya ada banyak lagi yang mungkin cikgu nak kongsikan. Mungkin masa akan datang dalam sukses pula, cikgu. Boleh. Alright, jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan yang ringkas hari ini dan kata-kata akhir, cikgu. Okey, so rumusan hari ini kita ada belajar tentang bagaimana, apakah luluh hawa dan proses luluh hawa. Tolong bagi perhatian kerana proses luluh hawa, jenis luluh hawa ini adalah salah satu topik yang perlu anak-anak murid calon-calon SPM 2021 dan seterusnya untuk ketahui sebagai usaha untuk kita mencapai kecemerlangan dalam SPM yang bakal anda duduki. Saya ucapkan semoga berjaya cemerlang A+ dalam mata pelajaran geografi. Ya, itu dia. InsyaAllah sama-sama kita doakan mereka semua. Jadi Wani nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Sudi meluangkan masa dan juga ilmu yang sangat menarik hari ini. Dan terima kasih juga Kak Wani ucapkan kepada Quratul Aini, Nurul Nadia, Wani Yusra Akilah, Ali Sang Maisarah dari SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Kuantan Pahang. Dan kita ada Muhammad Adam dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Dan akhir sekali Nur Syamina Nabilah dari SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak Jerantut Pahang. Kak Wani doakan all the best kepada anda semua. Semoga berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Dari saya, Wani Kerry. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlina binti Aris, ibu kepada Hanis Azika binti Husni Nizam. Harapan saya untuk Kak Long dan semua calon SPM 2021, semoga kamu terus cekal, gigih dan tekad untuk mengharungi cabaran SPM memandangkan Kak Long dan semua kawan-kawan batch PDPR dan akan menghadapi format SPM yang baru. Okay, semoga Allah memudahkan segalanya, mendapat keputusan yang cemerlang dan boleh menggunakan ilmu itu untuk memberi manfaat kepada insan lain. Teruskan usaha dan jangan mengalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azman Haji Abdullah dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Kepada semua calon-calon SPM tahun 2021 ini di mana saja berada, ingin diucapkan selamat maju jaya. Semoga terus berusaha walaupun dalam keadaan sekarang, keadaan yang syarat dengan ujian dan dugaan, dan saya yakin dengan iktizam, komitmen dan usaha yang bakal anda lakukan, anda pasti berjaya. All the best pada semua. Terima kasih.